Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sedikit pengenalan daripada saya, iaitu artikel yang kami pilih ni adalah berkaitan dengan penilaian alternatif. Iaitu dalam penilaian alternatif ni dia merangkumi pentaksiran prestasi, autentik, portfolio dan kaedah pelaksanaan pentaksiran prestasi tersebut. Okey, merujuk kepada pentaksiran ini dia merupakan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran, di mana murid itu dinilai. So yang bertujuan ni untuk meningkatkan prestasi pelajar yang dinilai tersebut. So kita nak nilai prestasi pelajar tersebut sambil meningkatkan prestasi dia semaksimum mungkin. So pentaksiran juga dapat meningkatkan mutu pendidikan itu sendiri, iaitu dia dapat meningkatkan kemahiran pembelajaran sepanjang hayat serta prestasi dalam konteks pendidikan yang pelbagai ini. So daripada pentaksiran ni adalah salah satu bentuk proses untuk mengukur proses penilaian tersebut, sama ada adakah pembelajaran atau pengajaran yang kita lakukan kepada pelajar itu adalah berkesan. So dia merupakan satu proses yang sistematik yang melibatkan pengumpulan, penganalisian dan penterjemahan tentang tahap pencapaian pelajar tersebut terhadap objektif pengajaran. Adakah objektif pengajaran yang diterapkan kepada pelajar itu tercapai ataupun tidak. So kini dia pentaksiran alternatif ini juga dilakukan dalam sistem pembelajaran. Dia merupakan salah satu bentuk penilaian yang melengkapi pentaksiran konvensional, maksudnya yang secara menyeluruh daripada peringkat awal, sedang dan akhir. So pentaksiran alternatif ini dia memberi tumpuan kepada pertumbuhan pelajar itu sendiri, daripada semasa ke semasa hingga proses akhir pembelajaran tersebut. So pelajar dinilai daripada peringkat awal hingga ke akhir, dan daripada sudut pertumbuhan pelajar juga dinilai. Berbeza dengan kaedah pembelajaran yang secara tradisional yang dahulu, di mana pelajar hanya dinilai pada peringkat akhir, iaitu daripada peperiksaan. So daripada pentaksiran ini pelajar dinilai daripada peringkat awal. So ini memberikan kita panggil keadilan dalam pendidikan. So menurut beberapa kajian terdapat perkaitan dalam pentaksiran alternatif, iaitu antara pentaksiran prestasi, autentik dan portfolio. Dan di akhirnya terdapat 4 kategori bagi pentaksiran prestasi, iaitu pembinaan respon, pentaksiran dan produk, pentaksiran prestasi dan pentaksiran fokus proses. So setiap kategori penilaian ini dikelengkapi dengan contoh-contoh aktiviti bagi membantu pengajaran dan pembelajaran guru dalam sesebuah bilik darjah tersebut. Okey, seterusnya saya akan sambung tentang penerangan kepada artikel ini, sedikit ringkasan mengenai artikel, iaitu untuk bahagian pengenalan. Artikel ini menceritakan tentang perkataan pentaksiran itu yang berasal daripada perkataan Latin yang bermaksud duduk di sini. So boleh kita simpulkan perkataan ini dia memberi gambaran bahawa pentaksiran ini dia adalah salah satu bentuk penilaian yang memerlukan pemantauan berterusan oleh guru, dan dia memberi kefahaman kepada pelajar tentang apa yang pelajar perlu tahu dan lakukan bagi menggerakkan proses pembelajaran tersebut. So pentaksiran ini juga merupakan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan prestasi pelajar yang dinilai itu. So pentaksiran ini dia dapat ditafsirkan sebagai suatu proses bagi meningkatkan mutu pendidikan, di mana ia dapat meningkatkan kemahiran pelajar sepanjang hayat serta meningkatkan prestasi dalam konteks pendidikan itu sendiri, menurut Nur Faradila. So daripada sudut 2.0 pula, artikel ini menceritakan tentang pentaksiran alternatif, iaitu dari sudut pentaksiran alternatif ini dia adalah salah satu bentuk hasil pengukuran yang menguraikan pelbagai alternatif dan dijadikan sebagai satu ujian standard, di mana pentaksiran alternatif ini dia merupakan satu bentuk penilaian yang melengkapi semua kekurangan daripada pentaksiran konvensional yang menggunakan pensel dan kertas dahulu. So serta dia dikhususkan kepada pelajar berkeperluan khas. So ini kerana pentaksiran alternatif ini dia merangkumi bentuk penilaian pelbagai tugasan, dan ianya memerlukan pelajar menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi dalam keadaan yang nyata.
So, untuk 3.0 pula, artikel ini menceritakan tentang perkaitan antara pentaksiran prestasi, pentaksiran autentik dan pentaksiran portfolio. Menurut Simon dan rakan-rakan, terdapat 3 pendekatan dalam penilaian alternatif, iaitu penilaian autentik, penilaian berdasarkan prestasi dan penilaian konstruktif. Di mana selain itu, terdapat kajian-kajian lain menyatakan bahawa gambaran penilaian alternatif adalah terdiri daripada penilaian prestasi dan penilaian alternatif. Contoh dia penilaian prestasi ni, dia macam seorang pelajar ni dia boleh bertindak balas secara langsung atau tidak langsung melalui proses pembentukan sesuatu produk tersebut. So macam mana dia react kepada dunia nyata. So manakala daripada artikel ni dia juga memberikan jadual untuk menggambarkan 3 penilaian tersebut, iaitu pentaksiran prestasi, pentaksiran autentik dan pentaksiran portfolio. So secara umumnya pentaksiran prestasi ini dia berkualiti tinggi dan dia perlu fokus kepada hasil pelajaran, learning outcome tu, kemahiran berfikir aras tinggi, kebolehan menyelesaikan masalah, berdikari dan kolaboratif dengan rakan-rakan. So dia ada banyaklah nilai-nilai yang perlu ditekankan dalam pentaksiran ini. So daripada sudut 4.0 pula, dia artikel ini menceritakan tentang pentaksiran prestasi. Definisi tentang konsep prestasi adalah luas. So prestasi ni boleh dirangkumkan dengan makna yang berbeza, tapi dia mempunyai maksud yang sama. Contohnya menurut Kamus Lokman Pengajaran Bahasa dan Penggunaan Linguistik, pentaksiran berdasarkan prestasi ini adalah pendekatan untuk penilaian yang bertujuan bagi mengukur pembelajaran pelajar berdasarkan kemampuan pelajar itu sendiri dalam melakukan tugasan di lapangan sebenar. So, dia ada banyak kriteria dan perhitungan seperti memilih tugasan penilaian yang selari dengan berkaitan dengan apa yang diajar. Lepas tu berkongsi kriteria pemakan untuk tugasan penilaian bagi pelajar itu dia tahu apa yang dinilai dalam diri dia. Setelah itu dia ada juga memberikan pelajar dengan jelaslah pernyataan piawai ataupun berkaitan dengan model persembahan yang diterima dan menggalakkan pelajar ni menilai diri dia sendiri terhadap persembahan mereka tersebut. Dan pentaksiran persembahan pelajar dengan membandingkan dengan standard yang lebih meluas. Itu untuk 5.0 pula, dia artikel ini menceritakan tentang jadual konsep pelaksanaan prestasi tersebut. Mana ciri-ciri pelaksanaan prestasi adalah berfokus kepada kemahiran berfikir aras tinggi dan kemahiran menyelesaikan masalah tersebut. So pentaksiran berdasarkan prestasi ini dimemerlukan lebih maklum semasa mengukur apa yang pelajar boleh lakukan atau praktikkan sebagai tambahan kepada apa yang pelajar perlu tahu tersebut. So selanjutnya dia ada menceritakan tentang pembinaan respon. Di mana pembinaan respon ni adalah bertujuan untuk menggalakkan tindak balas dari pelajar, iaitu merangkumi soalan tertutup, permasalahan atau kesegeraan, penulisan jawapan pendek dan persembahan visual. Ini berkaitan dengan pembinaan respon kan. So dia ada item yang tindak balas yang dipilih seperti aneka pilihan, betul atau salah atau padankan. Untuk pembinaan respon tu dia ada isi tempat kosong dalam sudut perkataan ataupun frasa, di mana pentaksiran produk dia lebih kepada esei ataupun kertas kajian. Untuk pentaksiran prestasi pula dia lebih kepada pembentangan secara lisan, penerangan oleh pelajar itu sendiri. Dan pentaksiran fokus pada proses ni lebih kepada soal jawab secara lisan atau pemerhatian sendiri kepada kanak-kanak tersebut atau pelajar tersebut. Untuk pentaksiran produk pula, dia pentaksiran produk ni lebih berlaku apabila pelajar ni dia telah menghasilkan pengetahuan dan kemahiran dengan dunia nyata. Guru ataupun pelaksana ni dia menilai produk tersebut daripada sudut esei ataupun kertas kerja pelajar, produk peristiwa atau produk-produk yang telah dihasilkan oleh pelajar tersebut. Untuk penilaian prestasi pula, melalui pentaksiran prestasi ini, guru sendiri boleh membuat pemandian pengetahuan dan kemahiran secara langsung. Prestasi yang dinilai dalam bilik darjah ni dengan kaedah seperti pembentangan, demonstrasi ataupun debat. Penilaian yang akan lebih bermakna apabila pelajar ni diaplikasikan hasil pelajaran tu kepada rakan lain. Maksudnya dia boleh terangkan dengan baik kepada rakan-rakan dia untuk menjadi tutor yang baik kepada rakan-rakan dia. Contohnya pelajar kursus fashion terlibat dengan makan malam projek fashion akhir. So guru fashion ni dia akan menilai prestasi pelajar dari gerak kerja, pengurusan persiapan majlis hingga persembahan produk akhir dan
So pelajar ni dia akan menunjukkan peningkatan dalam prestasi sebelum majlis di hadapan penonton sebenar. So itu pentadbiran fokus pula yang terakhir. Dia akan ceritakan tentang pentadbiran fokus. Dia merupakan proses untuk memberikan maklumat kepada pelajar tentang strategi pembelajaran dan proses berfikir itu sendiri. Berbeza dengan ketiga-tiga bahagian pentadbiran sebelumnya, di mana pendekatan ini dilebih kepada menilai proses kognitif yang digunakan oleh pelajar itu sendiri. Contohnya guru ni dia akan menyoal pelajar menggunakan soalan lisan seperti bagaimana kedua-dua benda ni berfungsi, apakah perbezaan dia. So pelajar akan disoal dengan jawapan yang memerlukan penyelesaian masalah dan membuat keputusan tersebut. Sebagai kesimpulan untuk artikel ini, pentadbiran berdasarkan prestasi ini sebenarnya sangat berkait rapat dengan semua bentuk penilaian alternatif, termasuk penilaian autentik dan lain-lain. Pentadbiran prestasi ini juga merangkumi domain kognitif, terutamanya dalam mengukur potensi pelajar itu sendiri secara menyeluruh. So kesebenarnya kaedah prestasi yang digunakan ini boleh ditambah baik lagi dan mengambil rujukan daripada jadual konsep pendekatan prestasi ini tadi sebagai panduan untuk pelbagai lagi kaedah pentadbiran dalam bilik darjah untuk menjadikan kualiti pendidikan ini sampai satu tahap yang lebih baik. Sekian daripada saya. Terima kasih. Seterusnya kita pergi kepada kritikan artikel. Di dalam kritikan artikel ini saya akan fokus kepada dua kategori lah, iaitu pertama saya tekankan kepada kekuatan jurnal dan juga kelemahan jurnal. Artikel yang ditulis oleh penulis ini mempunyai beberapa kekuatan. Yang pertama, kekuatan dari segi penulis artikel ini mendedahkan kepada pembaca tentang pentadbiran alternatif dan kaedah pelaksanaan pentadbiran prestasi secara terperinci dan mudah difahami oleh pembaca. Penulis memberi perkaitan yang mudahlah tentang pentadbiran prestasi, pentadbiran autentik dan pentadbiran portfolio dengan memudahkan pembaca untuk memahami dan memahaminya dengan mendalam lagi. Pembaca juga dapat menganalisis kandungan artikel ini dengan senang dan berinformatif. Seterusnya kita pergi kepada kekuatan kedua, iaitu penulis artikel ini. Melalui penulisan artikel ini, penulis menggunakan bentuk grafik untuk memudahkan pembaca untuk memahami apa yang ingin penulis sampaikan. Penulis menggunakan penulisan yang ditulis oleh penulis ini akan lebih menarik bila adanya rajah, carta dan penulis menggunakan bentuk jadual yang diberikan sendirilah oleh penulis untuk sampaikan maklumat dengan mudah dan cepat kepada pembaca. Hal ini dapat menarik jumlah pembaca untuk membaca artikel ini. Seterusnya kita pergi kepada kelebihan yang ketiga, iaitu penulis banyak membuat olahan, hujah serta sokongan rujukan daripada artikel-artikel lain bagi menyokong fakta yang ditulis oleh penulis dengan cara yang baik dan berkesan. Hal ini dapat meyakinkan pembaca untuk membaca dan mendalami artikel ini dengan lebih baik lagi. Artikel ini sangat berinformasi dan sesuai untuk dibaca oleh pembaca dalam mendalami bagaimana sebenarnya pentadbiran alternatif dan kaedah pelaksanaan pentadbiran prestasi secara terperinci. Seterusnya kita pergi kepada kelemahan jurnal. Antara kelemahan yang terdapat di dalam artikel ini ialah tiada kajian yang dijalankan oleh penulis
ketika menulis artikel ini. Kiranya tiada sebarang data ataupun dapatan yang dibuat oleh penulis seperti kajian deskriptif dan inferensi bagi yang bertujuan untuk menilai keberkesanan pelaksanaan pentaksiran alternatif ini dengan cara saintifik, dengan cara ada saintifik datanya. Oleh itu, pembaca akan jadi ralat untuk meneruskan pembacaan ini kerana tiada data empirikal dan hanya terdapat fakta-fakta semata. Seterusnya, kelemahan seterusnya ialah susunan fakta dan maklumat juga terdapat sedikit kelemahan. Penulis tidak menyusun fakta dan maklumat dengan cara yang menarik. Maklumat yang berlainan sepatutnya perlu disusun dengan menggunakan subtopik yang berlainan. Di dalam jurnal ini, di dalam artikel ini, penulis tidak menggunakan kaedah ini dalam penulisan beliau. Hal ini menyebabkan pembaca jadi kurang berminat untuk meneruskan pembacaan dan kurang memahami artikel ini. Dan kelemahan artikel ini juga tulisan penulis kurang memberikan contoh situasi. Setiap jenis pentaksiran alternatif untuk bagi terjemahan setiap konsep yang diterangkan oleh penulis artikel ini lebih informatif lah. Penulis patutnya beri lebih banyak olahan hujah, olahan fakta, olahan maklumat tambahan untuk membantu penulisan beliau, supaya dapat menghuraikan dengan jelas dan mendalam setiap fakta dan maklumat yang ingin penulis sampaikan dalam penulisan beliau. Seterusnya, akhir sekali, kelemahan yang terakhir yang saya dapati daripada artikel ini ialah glosari dalam penulisan penulis tiada. Hal ini menyesalkan golongan pembaca yang bukan terdiri dari latar belakang pendidikan untuk memahami sendiri apa yang hendak diterangkan oleh penulis dengan mudah. Klinik kosakata yang ditulis di dalam penulisan artikel ini akan membuatkan pembaca yang tidak tahu perlu mencari sendirilah makna glosari tersebut, menyebabkan artikel ini terdapat kelemahannya. Jadi itu saja kritikan daripada saya. Berdasarkan kelemahan yang dinyatakan, antara cadangan penambahbaikan bagi menguatkan lagi penulisan artikel ini adalah dengan melakukan kajian memasukkan data-data empirikal melalui data-data yang ditunjukkan. Secara langsung, pembaca akan melihat dengan jelas statistik situasi sebenar konsep pentaksiran, misalnya kekerapan penggunaan pentaksiran alternatif yang pelbagai di dalam bilik darjah. Contohnya, penulis boleh meletakkan graf dan jadual di dalam artikel tersebut. Seterusnya, penulis juga perlulah membuat susunan fakta dan maklumat dengan lebih teratur dan menarik serta memudahkan ayat-ayat tu dan idea-idea yang diterangkan supaya senang dipahami oleh pembaca. Hal ini kerana pembacaan oleh pembaca tu menjadi sukar apabila susunan dan pengklasifikasian konsep dilakukan secara tak tersusun. Keadaan ini akan mengelirukan pembaca untuk memahami maklumat yang disampaikan oleh penulis. Contohnya, pembaca tidak dapat membezakan topik dan subtopik dengan jelas dan pembaca menghadapi masalah untuk membahagikan pecahan topik di dalam proses pemikiran mereka.
Selain itu, penulis sepatutnya perlu menyediakan dapatan kajian beliau sendiri bagi menjadikan artikel penulis lebih berinformatif dan kuat. Hal ini akan dapat membantu pengkaji lain yang membaca artikel ini untuk membuat kajian lanjutan juga. Antara cadangan yang lain adalah penulis seharusnya meletakkan banyak contoh situasi setiap jenis pentaksiran alternatif bagi menterjemahkan setiap konsep yang diterangkan di dalam artikel. Melalui contoh-contoh ini, pembaca akan lebih mudah memahami dan membezakan setiap jenis pentaksiran yang diterangkan dengan mudah. Itu sahaja berdasarkan kelemahan yang dibuat, penulis juga boleh menyelitkan glosari dalam penulisan. Ini boleh membantu pembaca dalam memahami artikel dengan lebih baik dengan merujuk kepada glosari. Glosari ini dikenali sebagai kosakata. Okey, dia terdapat di akhir buku lah selalunya. Okey, pembaca juga boleh meneka maksud penulis itu dengan lebih mudah. Sebagai kesimpulannya, kajian yang telah dijalankan oleh penulis itu Nurul Akmal Said ini telah membuktikan bahawa pentaksiran berasaskan prestasi sebenarnya berkait rapat dengan semua bentuk penilaian alternatif, iaitu penilaian autentik dan penilaian portfolio. Seterusnya, penulis berjaya menyampaikan apa itu pentaksiran alternatif secara menyeluruh dan lebih jelas. Hal ini kerana penulis telah menerangkan isi-isi yang berbentuk dalam jadual dan perbandingan. Dengan secara tidak langsung, pembaca akan mudah memahami dan dapat membuat perbandingan dengan lebih jelas. Selain itu, penulis menyatakan bahawa kaedah yang digunakan boleh ditambah baik lagi dengan mengambil rujukan dari konsep pendekatan prestasi. Hal ini terbukti kerana pentaksiran prestasi ini merangkumi pengukuran pembelajaran dan perkembangan pelajar yang meliputi domain kognitif, bahasa, fizikal dan lain-lain secara keseluruhannya. Sekian dari kumpulan kami.